bulan 12 sampai sekarang belum pernah ada rehat untuk perlawanan. Dan Oh. selalunya tak ada balik emas. Ya. Memang wajib lah orang bilang Ya. kan sekarang nih. So selepas habis Sukma tu, yang budak saya, atlet saya Helmi, yang juara Sukma tu, Yes. selepas habis tu kami rehat berapa bulan, berapa hari saja, ada perlawanan lagi sampai sekarang lah. Ya. Oh. Maksudnya non-stop lah ya. Non-stop lah. Kalabakan Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam Kalabakan Podcast. Semestinya kita akan mengupas ataupun berkongsi cerita bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita. Right? Okay, baik. Pada hari ini kita akan lebih bertemu ataupun berkongsi cerita bersama dengan tetamu-tetamu jemputan yang pastinya orang bilang suara bukan biasa-biasa lah. Kan? Ini kita punya tagline kita lah untuk Kalabakan Podcast ni. Jadi hari ini kita ada beberapa tetamu jemputan. Tapi untuk host kita hari ini saya bukan bersendirian. Kita ada co-host kita iaitu Bang Sari daripada Pejabat Parlimen Kalabakan. Bang Sari, apa kabar? Baik, saya baik. Alhamdulillah dapat bertemu sekali lagi. Ini edisi kedua dan kita ada tetamu khas yang semestinya lah suatu yang ikonik kita di Tawau. InsyaAllah akan diperkenalkan oleh Saudara Salam sebentar lagi. Sila. Okey. So, terima kasih Bang Sari yang akan sentiasa bersama dengan kita pada malam ini untuk membantu saya lah kan. Bertanya-tanya lagi soalan kita, cerita-cerita lagi dengan kita punya tetamu jemputan yang pastinya ada beberapa lagi orang bilang yang orang tak tahu di luar sana, mungkin banyak lagi orang tak tahu. Kita eksklusifkan, kita ceritakan, kita bongkarkan di Kalabakan Podcast. Okey. So, hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu jemputan. Pertama sekali saya perkenalkan wanita gagah. Kenapa kita panggil dia wanita gagah, wanita perkasa, kan? Itu kenapa kita akan saya perkenalkan tetamu kita yang pertama adalah Coach Sharon. Apa kabar Coach? Bagus. Sehat Coach ya? Sehat. Saya sangat. Alright, okay. So kita bersama dengan Coach Sharon daripada Disha Muay Thai Tawau. Disha Muay Fit. Muay Fit Yes. Disha Muay Fit Tawau. Okey. Okey. Apa dia Disha Muay Fit tu nanti kita akan ketahui sebentar sahaja lagi. Okey. Dan sekarang ini juga kita ada bukan saja Coach Sharon, kita ada satu lagi orang bilang coach ni orang bilang cikgu ni sentiasa menjadi cakap-cakap orang lah di luar sana kan. Kenal macam bukan orang Tawau. Betul. Kalau tak kenal ni memang orang Tawau lah kan. Sebab namanya ni sejak 2-3 tahun ke belakang ni kan memang banyak orang Tawau. Tapi bila kita mau interview susah kita mau dapat. Jadi inilah rasanya buat kali pertama kali ya cikgu. Kita dapat datangkan Cikgu Karim untuk antara jurulatih bebas untuk acara olahraga. Apa kabar Cikgu Karim? Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat, alhamdulillah. Sehat cikgu ya. Okey, mantap cikgu. So, Cikgu Karim kita akan ketahui cerita-cerita lagi sebaliknya. Mungkin sebelum ni kita just dengar orang bilang dengar nama silakan. Siapa dia Cikgu Karim? Siapa dia Cikgu Karim kan? Jadi kali ini kita bawakan kepada anda semua di Kalabakan Podcast pada hari ini. Kita dengarkan cerita-cerita daripada diorang. Okey, jadi orang bilang kita start lah kan kita punya simple session ni ataupun santai-santai kan. Coach Sharon dulu lah kan. Okay. Mungkin boleh perkenalkan sikit lah Coach. Mungkin kita just dengar nama saja Coach Sharon. Okey, bawa atlet pergi Sarawak atlet atlet tinju ya? Tinju kan? Bukan Muay Thai. Atlet Muay Thai kan pergi Sarawak dan sebagainya. Cuma orang tak kenal siapa Coach Sharon. Jadi mungkin boleh kongsi sikit lah Coach. Okey, terima kasih kepada Salam dan juga Tuan, Coach dan studio kerana menjemput saya ke podcast kali ini. Okay, mungkin saya tidak ada sedia apa-apa tapi saya akan secara spontan untuk jawab betul. dari segi apa yang semua lah. Okay, saya Sharon, orang panggil saya Coach lah. Okay, yang sudah selama 10 tahun lah. Lama dalam sukan Muay Thai sejak 2016. Sifu sudah ni, level Dan kalau cakap kejurulatihan tu sejak saya umur 20 tahun lagi lah. Awal lagi lah. Awal lagi. Jadi kalau saya start dari Muay Thai ni Tawau juga. Asal mana Coach? Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Okey. Dan asalnya Muay Thai dan saya start daripada Muay Thai ni dari tahun 2016. Sampailah sekarang. Faham? Yes. Okey. So itu dia Coach Sharon kita ya.
daripada pengalaman tuh 16 tahun tuh itu yang kita mau korek nanti tuh. Tapi sabar sebentar. Kita tunggu dulu. Oke, kita mau tanya dulu dengan Cikgu Karim. Cikgu Karim mungkin boleh bagi tahu sedikit lah kan dengan kita punya penonton-penonton nih. Siapa dia Cikgu Karim kan? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Karim bin Badjo. Sekarang mengajar di SK Pasir Putih. Sebelum ini saya mengajar di SK Bombalai lebih kurang 15 tahun. Pengalaman sebagai jurulatih nih, asalnya saya bukan jurulatih olahraga. Saya tidak ada pengalaman olahraga, saya bukan atlet olahraga. Sebenarnya saya asalnya jurulatih bola baling. Jurulatih bola baling sejak tahun 2006. Telah menjuarai peringkat daerah Tawau selama 15 tahun berturut-turut. Bola baling ya. Bola baling. Untuk bola baling. Untuk bola baling saja, sukan bola baling 15 tahun juga ya? 15 tahun. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selama 15 tahun. Juara berturut-turut bola baling. Daerah Tawau 9 kali juara peringkat negeri. Oh, terbaik. 2 kali berturut juara peringkat kebangsaan dan sekali peringkat internasional. Saya berkecimpung dalam olahraga ini. Lepas saya bosan. Bosan sudah. Balik juara. Saya rasa Cara saingan dah ni. kurang lah saingan. Kurang saingan. Bosan dengan sukan tu. Atas nasihat kawan-kawan, Cuba. coba lagi bidang baru. Masuk dalam olahraga sejak tahun 2015. Oke. Sejak 2015 itulah saya punya atlet juara berturut-turut peringkat MSSM. Rezeki lah kan. Walaupun tidak ada pengalaman, berkat kesungguhan boleh jadi juara. Oke. Alright Cikgu, kita simpan sampai situ dulu Cikgu ya. Nanti kita sambung lagi Cikgu. Oke, santai Cikgu ya. Oke, banyak lagi cerita-cerita nih yang kita mau tahu. Jadi kita balik kepada Sharon kan, Coach Sharon. 16 tahun kan start join dengan Muay Thai. So, apa yang trigger untuk join Muay Thai ini? Kenapa bukan sukan-sukan yang lain? Okey, sebenarnya Salam, saya bukan start daripada Muay Thai 16 tahun. Okey. Okey, daripada start habis sekolah, saya terus pergi satu sukan iaitu sukan bowling. Oh. Yes. Itu first sukan lah. Itu first sukan. Ini macam sama-sama je ni. Kalau Cikgu Karim Bola sukan baling. Saya sukan bowling lah. Okey. Sukan bowling, bukan bowling padang. Bowling inilah. Okey. Jadi masa tu saya selama 4 tahun dan juga masa tu saya melatih juga government sector, private sector pada masa tu. Dan juga masa tu saya banyak juga menjuarai local event bowling dekat Tawau, dekat KK pun ada juga. Dan masa tu juga saya dipilih untuk Sukan Malaysia lah. Untuk bowling Sukma pada tahun 2000 di Pulau Pinang. Ya. Lepas habis tu bowling, Macam mana boleh tertukar tu? Tertukar tu? Tertukar tu. taklah, masa habis bowling tu saya pergi kecergasan lah. Fitness, bagian strength fitness masa Saya kenal tu. coach pun daripada fitness. Betul. Memang berkenal juga. Okey. Dari segi fitness tu selama 3-4 tahun lah. Semuanya bidang kejurulatihan. Pada masa tu bebas. Macam freelance lah. Freelance because minat untuk melatih orang dari segi sekian-sekian. Dan selepas tu 2016 baru saya mula, sebab 2013 atau 14 Muay Thai ni baru berkembang. Baru mula berkembang kan. Jadi 2016 tu saya baru start untuk buka kelas kanak-kanak Muay Thai. Di So situ sebelum tu memang ada basic yes, berani memang lah saya Muay Thai lah. memang saya seorang fighter lah dulu, dan juga saya pernah masuk gelanggang, belawan pun semua pun pernah. Okay, lepas tu tapi saya lebih ke arah kepada melatih. Melatih. Tapi sebelum saya melatih orang bertumbuk, biarlah saya bertumbuk. Bertumbuk dulu. Kan? Begitulah ceritanya. Betul. Sebelum orang merasa tu, Rasa dulu. Rasa biarlah dulu. saya rasa apa tu masuk sakit tu kan. Kadang nak panjangkan benda ni juga, nanti kita panjangkan. Okey, mantap. So dia kasih trigger sudah di situ ya. Jadi apa lagi perlu kita trigger kan? Okey. So thank you Coach Sharon. Okey. Jadi Cikgu Karim, kan? Tadi sudah kita tengok dia bagi CP-CP suatu kan, macam apa ni pertukaran transisi tu kan, asyik-asyik menang ya kan. Daripada macam mana masuk ke jurulatih ke olahraga. Macam ni. Sebelum ni saya memang dalam coaching bola baling. Bosan.
Dalam masa saya bosan tuh 2013-2014 saya mula berjinak dalam kejuaraan olahraga. Saya tengok boleh pergi jauh. So, ke dalam olahraga nih dia tidak ada pemilihan cakap yang susah lah. Siapa yang juara layak kelayakan masa dia boleh pergi ke masa. Atau ada kursus khas perlu diikuti? Tidak perlu. Yang penting budak tuh menang. Laju lah, dia yang penting tidak laju lah. subjektif maksudnya. Oh. Kalau kau menang, kau pergi. Nah, jadi kita pun semangat lah kan. Kalau anak murid kita, anak didik kita boleh pergi wakil peringkat seterusnya, lagi seronok. Berbeza dengan bola baling, dia melibatkan satu tim yang besar. Betul. Jadi terpilih itu susah sedikit. Susah lah. Saya pikir mungkin lebih fleksibel lah. Fleksibel. Tidak Jadi ada sebagai coach komitmen. kita kena pilih mana sukan yang boleh bawa anak didik kita pergi peringkat yang lebih tinggi. Ini cikgu yang pilih lah kan, bukan dipaksa lah kan, bukan lah kan. Sebelum saya pilih olahraga, dalam kepala saya sebenarnya mau pilih mana. Mana? Tapi atas cabaran Coach Nazul Fikar, tarik saya pergi olahraga. Saya pergi olahraga. Saya sukan ni sangat susah lah. Dia perlu komitmen yang gila. Betul. 365 hari. Betul. Tanpa henti ya. Tanpa henti kecuali hari Ahad dan raya pertama. Oh itu sih. Hari lain kena berlatih lah. Berlatih. Paham. Tidak boleh skip. Kena latihan terus lah. Paham. Kalau macam contoh lah kan cikgu, kalau kita di sekolah lepas exam ni habis lah sudah kan. Kira macam boleh cuti lah kan. Tapi kalau jurul olahraga tak ada ya. Dia tidak sama dengan sukan lain. Sebab dia fitness dia kena jaga betul-betul. Even lepas pertandingan pun ada juga dia punya fitness lagi kan. Lepas pertandingan kita masuk balik kepada periodisasi, ulang semula. Budak pun boleh rehat. Ulang-ulang balik. Daripada 3 hari. Oh dia itu. Dia kena ulang lagi balik. Kalau dia rehat lama, prestasi turun lah. Prestasi akan jatuh. Okey. Jadi untuk buat satu orang atlet olahraga ni memang ambil masa yang bertahun-tahun untuk jadi champion. Awal umur berapa sepatutnya? Kalau di SK Pasir Putih, saya latih budak ni sejak dia jam 4. Jam 4. Kalau masa di Bombalai, saya latih budak sejak dia 2. Oh, mudah lagi. Sebab di Bombalai satu sesi. Satu sesi dari jam 1 hingga jam 6. Sekolah sebelah pagi. Kalau di Pasir Putih 1, 2, 3 sebelah pagi, sebelah petang, 4, 5, 6 sebelah pagi. Jadi kita tidak jumpa yang tahap 1 tu. Jadi seterusnya inilah kita sambung lagi lah. Okey. Terima kasih Cikgu Karimah. Sebenarnya kalau cerita-cerita pasal atlet ni kan, bilang orang ialah fitness tu satu benda, lagi satu minat juga kena ada kan, konsisten tu. So benda-benda tu pun mendorong jugalah seseorang untuk jadi atlet kan. Jadi kalau macam Coach Sharon sikit kan, macam mana first buka kelas Muay Thai di tahun ni? Ini hasil daripada macam coach kan pernah main Muay Thai kan. Coach ajarlah kami. Ada begitu kah atau macam mana? Ceritanya sebenarnya daripada saya berlatih kepada kecergasan pada masa tu. Jadi saya ramai customer ni lebih kepada wanita. Bila wanita ni mereka ada bawa kanak-kanak, mereka ada bawa anak-anak. So anak-anak ni mereka masa tu berlatih dengan saya, tapi dalam masa yang sama orang tak mau anak orang di rumah orang bawa. Satu. So bawa pergi kelas. So pada masa tu bila saya terfikir daripada anak tu dorang sana, better saya buka satu kelas. Dorang dikira macam duduk tepi-tepi salah nunggu mama. Better saya buka satu Betul. kelas kadang-kadang Muay Thai kan. Pada tu 2016. Okey. Jadi bila saya buka tu saya hanya ada 10 13 orang budak saja. So dari sana saya lama berminat benda ni saya rasa boleh pergi jauh ni. Jadi saya fikir boleh pergi jauh ni bila kita build up satu dari budak kecil ni, kita cakap kita punya business lah ya, boleh pergi jauh lah. Kalau kita build up orang tu sudah tua, kan dia hanya situ-situ sajalah. Jadi boleh build up macam dari untuk menjadi pelapis lah. Tapi tak terfikir jauh masa tu. Saya hanya fikir saya nak buka kelas kanak-kanak, apa jadilah. So bila Cuba dulu. Try dulu. So 2016 tu bila saya buka kelas, so ramai yang datang, makin ramai makin datang. So
Saya standby untuk bawa satu perlawanan pada 2017 lah. Dah 9 bulan dah macam dah masak lah untuk saya bawa satu event. Pada 2017 di situlah saya lebih semangat sebab saya hanya bawa 14 orang. Dan saya tim saya pada masa tu menjuarai Sabah lah. Sabah, why Selama mantap 9 guys. bulan. Sama dia 9 bulan sahaja. Terus juara. Hebat. Dan dari situ bila saya menjuari juara remaja untuk antara semua gym-gym di Sabah, saya amat terkejut lah sebab bila saya bawa ni, of course saya rasa saya ni baru pemula. Saya tidak rasa untuk saya macam menang atau apa. Saya cuma mau bawa diorang ni untuk pengalaman. So saya pun rasa semangat lah bila balik Tawau. Semangat, masuk surat khabar lagi semangat. Situlah bermulanya Muay Thai saya berkembang sampai sekarang sampai 5 juara dah. 5 juara sudah. 5 juara pasukan saya. 5 kali juara bertahun-tahun. Dan juga tahun lalu pun kami juara juga dari di pintu besar. So asalnya nih coach mau buat untuk orang dewasa aja lah kan? Ya. Tapi bila lama-lama tuh fitness. Tak, saya memang dalam pikiran saya memang saya mulanya daripada kanak-kanak. So bila mula kanak-kanak tu berkembang, mereka saya build up ni pun sampai dari umur 9 tahun. Saya melatih diorang pun sampai 14 tahun. 14 tahun. Ya, 14 tahun. Jadi ada yang masuk tu ada 10 tahun sampai sekarang pun masih lagi. Ya, nanti saya highlightkan atlet-atlet yang masih bersama saya. Sikit coach. Ya. Paling muda lah dekat coach punya kelas. 5 tahun. 5 tahun. Wah, 5 tahun sudah main Muay Thai ya? Oke. Thank you coach. Okay. Alright, so kita mau tahu lagi sebenarnya. Best sebenarnya dengar cerita ni kan. Sebab benda-benda ni macam Muay Thai ni dia bukan sejak orang cakap sukan, tapi satu jenis pertahanan diri juga kan. Okay, so Cikgu Karim, kita apa ni? Tapi sebelum tu saya mau tanya dengan Bang Sadil kan. Diorang ni bang, orang bilang dalam sukan kan, dalam atlet apa semua ni, kadang-kadang perlu juga sikit lah kan, macam bantuan-bantuan kan, inisiatif kah. Macam kalau daripada pejabat parlimen adakah apa-apa inisiatif kah sebelum ni? Lazimnya kita di pejabat parlimen, kita tidak mau menjadi penumpang ya. Penumpang kepada kejayaan. Kita mau bersama-sama cipta kejayaan. Sedikit asal ada. Bukan maksudnya langsung mengabaikan. Tunggu orang berjaya barulah kita rasa mau datang tampil ke hadapan, kata kita kenal, kita macam-macam lah. Kita di pejabat parlimen memang sentiasa menerima permohonan. Dan Muay Thai pun Muay Thai macam di Syah Muafid. Saya ada rekod juga, tapi selalu sedikit lah. Saya ada rekod sini pun panjang 2024, 2023. Tidak sampai 2000. Tapi berdasarkan tadi yang di pemahaman saya, besok ada acara lagi. Insyaallah kita bantu sedikit dan seterusnya lah. Cuma jangan ketepikan kami lah. Kalaupun tidak banyak, insyaallah kita akan bantu serba sedikit. Kalau kita paham kekangan untuk sesuatu program atau aktiviti bergantung kepada kekuatan kewangan. Kewangan yang kuat mampu melancarkan semua perancangan dan pencapaian yang lebih cemerlang. Jadi itu peringatan daripada saya lah selaku ketua pegawai. Kami tidak mau menumpang kejayaan. Selepas berjaya baru kami rapat, baru kami rasa perlu apa. Sebelum itu kita mesti sama-sama struggle. Apapun. Kita sudah membantu banyak. Even kriket ya yang tidak dikenali di Tawau ni, kita bantu mewujudkan satu apa dipanggil gelanggang mereka sendiri. Betul. Yang tidak pernah orang terfikir. Cikgu Izoy. Dan kita mau tengok pembangunan dan alhamdulillah mereka pun dapat ke depan. Peringkat negeri itu sebahagian. Kalau sebelah kita ni lagilah. Tapi insyaallah kita cerita kemudian. Okay. Alright. So itulah bilang orang dalam apa-apa sektor sekalipun, dalam apa-apa bidang sekalipun, kerjasama daripada semua pihak tu penting lah kan. Daripada jurulatih, daripada pihak-pihak lain juga, sama ada government sector ataupun swasta sector pun kena ambil peranan masing-masing lah. Kalau nak mampu latih, mungkin boleh bagi sedikit sumbangan kan, bagi support. So itu pun sudah cukup membantu lah. Jadi kalau macam Cikgu Karim tadi kan, pernah tak terfikir Cikgu macam satu hari nanti sampai ke tahap yang Cikgu boleh hasilkan atlet yang bukan sahaja mewakili Malaysia, tapi orang bilang sampai keluar daripada Malaysia pun ada tempat untuk bertanding, Cikgu. Sebenarnya macam ni. Bagi saya lah.
orang yang tiada kurang pengalaman sebagai coaching, semuanya tidak mustahil. Ya bergantung kepada keazaman ya. keazaman kita, Betul. kerja keras kita, Oke. dan kita tidak boleh mengharapkan diri kita sendiri. Maksudnya kita perlukan rakan coach Oke. untuk sama-sama berbincang apa yang perlu kita buat. Kita kena minta bantuan dengan Mati Sukan Negara. Mungkin macam Parlimen Kalabakan. Kita kena minta bantuan. Kita jangan bergerak sendiri. Oke. Trek SK Pasir Putih ni trek yang pertama di Malaysia dan mungkin di Asia Tenggara yang warna 2 color, merah biru. Oh. Memang cantik tu trek. Alhamdulillah lah, terima kasih kepada YB Datuk Andi atas sumbangan beliau, atas kasih sayang beliau untuk tengok anak-anak ni berjuang. Jadi yang lain tu saya ingat tiada mustahil. Balik persoalan tu tiada yang mustahil. Kita buat, Allah tengok, coba kita akan ada rezeki. Faham. Teruskan. Okey, cikgu. Tadi kan pasal track tu kan, cikgu. Orang bilang menjadi satu mungkin cita-cita kali ya untuk ada track di sekolah. Macam mana boleh, mungkin cikgu boleh tambah sikit lah. Satu lah ya. Ya, satu lah. Viral track kita. Itu satu-satunya di Sabah ke macam mana, cikgu? Viral di Malaysia. Malaysia. Bukan di Sabah. Tidak sampai seminggu track tu siap. Daripada Johor datang hampir 30 orang. Terkejut. Wah, cantiknya track. Nah, itu impian. Semua coach ni dia punya impian alatnya. Sebenarnya coach kan, kita di tingkat parlimen rasa sebab tau. Dari sebuah sekolah yang rasa macam terpencil, tapi mampu melakar pencapaian yang ke tahap tertinggi. Dan kita mula fikir, apa kita boleh bantu ya. Sebab itulah keluar ilham dari Yang Berhormat Datuk Andi, supaya alang-alang lah ya. Alang-alang kita sudah melangkah ke depan, kenapa kita tidak mengorak lagi ke depan. Jadi itulah dia punya vision supaya dapat dipertingkatkan. Kita tengok kesungguhan daripada coach, sebenarnya coach hitam namanya. Coach hitam. Nama glamour coach hitam. Jadi inilah aspirasi daripada YB Datuk Andi untuk membantu supaya atlet-atlet muda ni dapat melangkah lebih jauh. Okey, untuk makluman dia ya. Okey, silakan. Tambah coach. Track ni dia macam ni, Pak. Track ni YB Datuk bukan dengan saya. Coach, kita boleh buat track tapi kena sabar. Sebab dia perlu budget panjang. Okey. Jadi kita kena tabung. Saya cakap, Datuk, saya tunggu 10 tahun pun tidak apa. Yang penting benda tu ada. Dan alhamdulillah selepas 2 tahun lebih ya. Lepas 2 tahun lebih 2024, 2025 tak sampai. Kira lama juga ya. Kira lama lah. Siap. Dan bila siap, sampai orang tertunggu-tunggu apa warna track SK Pasir Putih. Okay. Kita buat gimmick dulu di TikTok, di FB. Apa warna track SK Pasir Putih. Alhamdulillah. Tidak ada satu pun yang betul. Tepat. Ya betul. Betul jawab. Okay. Itulah. Alright. Okay. So thank you Cik Karim. So itu serba sikit lah kan berkenaan tentang, sebab trek Pasir Putih ni orang cakap viral lah kan. Kenapa tiba-tiba viral kan? Lagi satu macam jarang kali ya sekolah-sekolah kita, macam terutama di Tawau ni ada trek-trek yang begitu. Jadi kalau macam tu Coach Sharon sendiri dari segi facility lah Coach. Kan kalau di Tawau ni lah Coach tengok daripada selama lama Coach berkecimpung dalam dunia Muay Thai ni, dari segi facility macam mana Coach? Okay, tentunya facility ni semuanya dari sendirilah. Okay, memang untuk mengharapkan bantuan tu memang mengharapkan. Ya, memang mesti Ada sebenarnya try juga lah kan. Kalau ada income tu tambah sendirilah. So yang walaupun facility kurang tu, tapi saya syukur dapat melahirkan ramai atlet yang baiklah. Betul. Yang bercemerlang. Faham. Ya. Jadi setakat ni gelanggang di kawasan mana? Okey, saya sekarang berada di tapak pusat latihan saya sendiri, iaitu di tempat perumahan saya sendiri. Okey. Gelanggang pun saya tak perlu semua tu, yang penting saya ada mat. Ya. Inspirasi cikgu kan daripada kalau ada rezeki, harap memang haraplah ada gelanggang sendiri. Saya fikir mungkin satu hari nanti Sharon ya. Sebenarnya saya belum pernah melawat. Okey. Sebelum ni ada yang datang ke pejabat, saya tanya-tanya, dia kata memang di kawasan rumah ya. Ya, kawasan rumah. Dan kalau melihat kepada pencapaian, wajarlah. Kalau di tangan saya ini ada rekod ya.
rekod tahun 2023-2024. Kalau boleh saya sebut ya. Sila Bang. Naib juara Piala Borneo, kejuaraan Muay Thai Piala TYT Sarawak. 9 emas, 1 perak. Yang kedua, Boleh tahan. juara kejuaraan Muay Thai Piala Primer Bintulu 2024, 10 emas, 2 perak. Yang ketiga, KL Fight League 2024, 3 emas. Wow. Yang keempat, Sabah Muay Thai Championship Aeroport KK, 8 emas, 7 perak, 7 gangsa. Ini pencapaian yang direkod. Sebab itulah kita sentiasa berfikir macam mana untuk meningkatkan lagi, memberi motivasi. Dan untuk pengetahuan semua ya dan penonton, tahun lepas kita sudah mengadakan dipanggil apresiasi Hari Sukan Negara. Betul. Sempena Hari Sukan Negara kita buat hari apresiasi. Ini first time kita buat, di mana bila kita lihat di Kalabakan ini banyak talent dan banyak yang buat pencapaian namun tidak berapa di highlight di kalangan masyarakat. Dan masyarakat tidak tahu sebenarnya ada apa di Tawau di Kalabakan. Dan salah satunya malam inilah kita jemput orang-orang penting dalam pencapaian sukan dalam podcast. Harap selepas ini ramailah yang budiman, yang dermawan datang membantu. Sebab diorang sudah buktikan. Betul. Apabila mereka sudah buktikan, kita pula kena buktikan untuk membantu. Tidak banyak, sikit-sikit lah. Macam berapa-berapa saja. Bila dikumpul banyak-banyak, bolehlah serba sedikit menampung kos. Macam Sharon cakap tadi, dia masih belum ada satu gelanggang yang begitu satu gelanggang profesional lah. Mungkin insya-Allah kita pun saya pikir boleh jemput kami lah. Awat apa-apa. Kena antar surat kita lihat tinggal. kesungguhan ini bukan main-main. Betul. Selama belasan tahun beliau mengabdikan diri dengan sukan. Yang sebelumnya pun kedua-dua coach ini dari satu bidang pergi bidang lain, semua excellent. Daripada fitness pergi pada Muay Thai ya. Daripada bola baling ke olahraga. Betul. Atau kalau dia masuk rugby mungkin menang juga. Ya, InsyaAllah itu sebagian daripada saya lah setakat ini. Tahniah Sharon 4 tahun lepas sangat membanggakan. Bertimbun-timbun emas ni saya tengok. Ya, dan juga sekarang pun kalau mau cakap kami belum berehat sampai sekarang. Setiap daripada bulan 12 sampai sekarang, bulan 12 sampai sekarang belum pernah ada rehat untuk perlawanan. Dan selalunya tak ada balik emas. Memang wajib lah orang bilang kan sekarang ni. Selepas habis Sukma tu, yang budak saya, atlet saya Helmi, yang juara Sukma tu, selepas habis tu kami rehat berapa bulan, berapa hari saja, ada perlawanan lagi sampai sekarang lah. Ya. Masih non-stop lah ya. Non-stop lah. Coach jangan ambil nombor telefon. Number. Mesti datang tu. Mesti datang. Ini Kena bawa lah. wajib ya. Dulu orang malamkan saya di rumah, saya ingat dia main-main. Kenapa buat di rumah ya? Gitu kan. Yalah. Rupanya, lama saya tidak jenguk ya, saya tidak nampak berita. Rupanya inilah pencapaiannya. Sangat apalah kita rasa macam sebab juga ya. Orang bekerja ni bukannya alang-alang. Dia mengorbankan hampir masa, tenaga, kewangan untuk mencipta rekod-rekod ni. Dan bukan jauh pun. Tahu Kalabakan. Yalah, sekitaran kita. Okey, saudara salam. Okey. Just mau tambah sikit lah kan Coach Sharon. Inspirasi lah Coach Sharon kan. Walaupun macam dengan orang cakap kekurangan lah kan facility. Tapi still kuat, trend still kuat untuk trend kenapa ni. kan? Ya. Okey, kerana saya just pendek cerita lah. Saya berminat untuk mengeluarkan, menyambung legacy saya. Oh, ada legasi. Dan iaitu saya macam melahirkan daripada budak. Saya ingin tengok pelapis yang saya punya daripada air tangan saya sendiri. Daripada budak sampai saya boleh puas. Setakat ni saya puas hati. Saya puas hati sebab dengan air tangan saya sendiri, apa yang saya impikan terhasil, iaitu yang saya tak sangka, yang saya mahukan, iaitu sampai ke Sabah lah. Dan harap satu hari nanti sampai wakil negara. Nasional kan. Siapa nak mau kan. Siapa tahu satu hari nanti kan kita dapat tengok atlet-atlet daripada Disha Muay Fit ini
bertanding ramai. kan. Ni pelapis-pelapis Ini kita. macam- Sebenarnya di dalam studio kita ni bukan je ada kami tetamu jemputan, tapi kita ada juga fighter-fighter daripada Disha Muay Fit. Tepuk dulu sikit, Pak. Tepuk dulu sikit. Okay. So inilah bakal-bakal apa orang cakap legasi lah kan daripada Coach Sharon. Baik. Jadi kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Bye-bye. Gallop Podcast.